MySejahtera kenapa nak bayar lebih? Kemarin Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah hadir di hadapan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi memberikan keterangan dan penjelasan dalam prosiding pembangunan dan perolehan aplikasi MySejahtera. Turut hadir dalam prosiding yang berlangsung selama 3 jam yang bermula 10 pagi itu Ketua Setiausaha Pembendaharaan Datuk Seri Asri Hamidun dan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Datuk Harjit Singh serta pegawai-pegawai kanan Kementerian Keuangan MOF dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pengerusi PAC Wong Kah Woh berkata kenyataannya menjelaskan prosiding ini diadakan dengan menggunakan punca kuasa PAC di bawah peraturan mesyuarat 77/1/D dan 77/5 peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat PPMDR serta Seksyen 3 Perkara 11/B Perkeliling Am nombor 2 1982. Menurut beliau, fokus PAC dalam prosiding pada hari itu termasuk pertama, pemberian kontrak pembangunan aplikasi MySejahtera kepada syarikat KPI Soft Senia Berhad pada bulan April 2020. Kedua, pemberian kontrak secara rundingan terus kepada syarikat MySejahtera Senia Berhad oleh kerajaan pada bulan November 2021 serta status rundingan kerajaan dengan syarikat berkenaan. Ketiga, pemilikan aplikasi MySejahtera termasuk modul aplikasi, source code aplikasi, harta intelek dan pengkalan data. Keempat, komitmen kerajaan untuk melindungi data-data peribadi rakyat dalam aplikasi MySejahtera. Dan kelima, entiti syarikat-syarikat yang terlibat dalam aplikasi MySejahtera iaitu MySJ Senia Berhad, KPI Soft Senia Berhad dan entiti-entiti syarikat lain dalam pertikaian kes antara pemegang-pemegang saham MySJ Senia Berhad di mahkamah. Kah Woh berkata PAC berpendapat bahawa saksi lain perlu dipanggil untuk memberikan keterangan lanjut bagi prosiding ini. PAC akan memanggil 3 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu Majlis Keselamatan Negara MKN, Unit Permodenan Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu serta Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA pada 21 April 2022 Khamis untuk hadir bagi memberikan keterangan dan penjelasan berhubung isu ini, katanya. Terdahulu PAC dalam kenyataannya pada 30 Mac 2022 merujuk kepada jawapan Khairi di Dewan Rakyat yang bertarikh 21 September 2021 bahawa aplikasi MySejahtera bermula sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR dan telah tamat tempoh CSR yang diberikan selama 1 tahun iaitu pada 31 Mac 2021. Kemudian kerajaan telah memutuskan untuk membuat pembayaran untuk penggunaan aplikasi MySejahtera bermula pada 1 April 2021. Isu aplikasi MySejahtera turut terkandung dalam laporan PAC berhubung perolehan vaksin COVID-19 dan penggunaan terhadap rakyat Malaysia yang dibentangkan di Parlimen pada 1 Disember 2021. Pada ketika itu, PAC merumuskan konsep CSR telah digunakan sebagai suatu mekanisme untuk mendapatkan projek kerajaan tanpa melalui prosedur perolehan yang sepatutnya, ujar Kah Woh. PAC juga mengesyorkan bahawa kerajaan tidak harus membuat bayaran untuk penggunaan aplikasi MySejahtera kerana pembangunannya adalah bersifat CSR. Bagaimanapun, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 November 2021 telah bersetuju memberikan kelulusan kepada KKM melantik syarikat MySJ Sendirian Berhad secara rundingan terus bagi tujuan memurnikan semula proses perolehan aplikasi MySejahtera. Dalam hubungan ini, PAC membangkitkan persoalan bagaimana pemilikan aplikasi MySejahtera dipindah daripada KPI Soft Malaysia Senia Berhad kepada MySJ Sendirian Berhad. PAC berpandangan bahawa pelantikan secara rundingan terus kepada sebuah syarikat baharu tidak harus berlaku. Jom China menyokong langkah PAC merungkai kebenaran berhubung pelantikan sebuah syarikat swasta sebagai pengendali aplikasi MySejahtera secara rundingan terus serta kos seperti yang diakui sendiri oleh Khairi. Harga saya dengar di pasaran 300 juta lebih. Saya boleh nyatakan di sini bahawa harga rundingan jauh kurang dari 300 juta ringgit. Kita akan dapat satu kos sebenar yang menjaga kepentingan awam. Sekejap, bukankah MySejahtera katanya dibangunkan oleh kerajaan dan milik kerajaan Malaysia? Lalu untuk apa bayar kepada MySJ? Justru pendirian PAC bahawa kerajaan hendaklah mengambil alih pengoperasian aplikasi MySejahtera tanpa melibatkan apa-apa kos tambahan memandangkan ia telah menjadi sebahagian daripada sistem kesihatan negara adalah betul dan tepat.
Ahli sebuah NGO gerak independen, Ravi Santaralingam, yang mendakwa berpengalaman selama 23 tahun dalam sektor teknologi maklumat dan komunikasi mendakwa MySejahtera tidak memerlukan kos yang tinggi untuk dibangunkan. Saya ragu ia menelan kos lebih daripada RM1 juta untuk 3 modul awal yang dibangunkan pada Mac 2020. Ini tidak mengambil kira pengendalian dan pengurusan aplikasi sedemikian. Hari ini terdapat aplikasi perbankan mudah alih siap untuk diguna pakai yang tersedia secara komersial dan mempunyai ciri yang lebih kompleks daripada MySejahtera yang boleh dibangunkan dan disesuaikan dengan harga kurang daripada RM1.2 juta, kata pembangun aplikasi berkenaan, tegas Ravi dalam tulisannya dalam portal digitalnewsasia.com. Mengenai security, menurut beliau, seorang penganalisis sains data boleh meramalkan banyak perkara tentang kelakuan pengguna serta premis perniagaan yang mendaftar dengan MySejahtera. Dalam bahasa mudah, tidak ada jaminan privasi data pengguna MySejahtera selamat daripada diceroboh dan disalahgunakan, tidak kira di mana lokasi pelayan yang menyimpan data itu. Kerajaan sudah ada ramai pakar, kenapa nak ambil pihak swasta dan bayar lebih? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.